Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat yang dimuliakan, alhamdulillah syukur kepada Allah kerana tengah hari ni kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu sambil kita berehat, dan mungkin ada kalangan tuan-tuan yang berpuasa dah masuk hari-hari putih kita dalam bulan Jamadil Awal ataupun Jumadal Ula. Jadi syukur pada Allah kerana Allah beri pada kita peluang untuk mengenali Nabi yang selalu lebih dekat daripada kitab yang bertajuk apa tajuknya? Mudahnya Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahnya Sirah Nabi sallallahu karangan Al-Imam Izzuddin Ibn Jama'ah, salah seorang anak murid yang paling akrab dengan Imam An-Nawawi. Al-Wasalan ya, Muhammad Faizal Kafsa. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Berkata pengarang, mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat yang banyak ke atasnya atas jasanya mengumpulkan kisah Nabi sallallahu untuk manfaat kita ini. Mudah-mudahan bacanya menambah iman kita, menyuburkannya. Baik, kita belajar pada hari ini pada muka surat, bagi tuan memiliki kitab ni muka surat 75. Yang ada buku ni buka muka surat 75. Ya. 75 bertajuk Para Maula, hamba yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba kalau dibebaskan dipanggil maula. Bahasa Arab ni satu bahasa yang hebat, yang agung. Kalau kita lihat dalam perkataan maula ni merujuk kepada hamba dan kadang-kadang merujuk kepada tuan. Kalau kita sebut sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad, maulana azza wa jal, kadang-kadang maula itu membawa maksud hamba yang telah dibebaskan. Ada kalanya dia merujuk kepada yang lebih tinggi daripada kita, mengikut pada penggunaan. Ya, alhamdulillah semua dekat Instagram, terima kasih kerana hadir pada waktu ni. Zuakas, ramai sahabat K1. Ya, alhamdulillah semua. Syaifuddin Kaha, barakallahu fikum. Antara maula yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah Zaid bin Harithah bin Syarahil. Ataqahu wa zawajahu maulatahu Ummu Aiman al-mazkura fa waladat lahu Usama wa Aslam wa Abu Rafi' wa Thawban bin Bujdud, Abu Kabsyah, Salim wa Syukran wa ismuhu Salih wa Rabah wa Nubiyun. Baik, Nabi memiliki beberapa orang mawali. Antaranya pertama bersama Zaid bin Harithah bin Syarahil, dan beliau merupakan maula Nabi, bekas hamba Nabi yang paling kita kenali. Ya, syukuriah ahlan wa sahlan. Beliau merupakan hamba yang dimerdekakan oleh Nabi SAW, dan Nabi telah kahwinkan pula dengan maula baginda yang perempuan, iaitu Ummu Aiman. Maula ni tadi kita dah sebut, merupakan hamba yang pernah menjadi hamba kemudian dimerdekakan oleh tuannya. Jadi dalam kes ini Zaid merupakan hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi memiliki maula yang perempuan bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ni sangat besar jasanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu bonda Nabi wafat di Abwa, maka Ummu Aiman yang bawa pulang Nabi dari jauh itu kembali ke Mekah. Dan Ummu Aiman ni dipanggil sebagai barakah, keberkatan yang ada padanya. Nabi SAW sangat menyayanginya. Jadi Zaid bin Harithah ini adalah, kalau kita lihat kepada latar belakangnya, merupakan seorang Arab, tetapi beliau telah jatuh ke tangan pedagang-pedagang dengan sebab perniagaan. Orang Arab dulu-dulu kalau mereka pergi berdagang, pergi ke mana-mana, mereka perlu satu pasukan yang dapat menjaga mereka. Kalau tak, nanti dalam perjalanan mungkin ditawan oleh perompak pada pasir. Nanti barang-barang mereka dah ambil, dan yang hidup akan dijual belikan, diperdagangkan. Macam yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS yang kita baca dalam surah Yusuf. Jadi begitulah yang berlaku kepada Zaid bin Harithah ni. Beliau bersama dengan pakciknya, bapanya dalam satu perjalanan, tiba-tiba berlaku rompakan, serangan oleh golongan yang tak bertanggungjawab ni. Akhirnya dia ditangkap dan terpisah daripada ibunya, diperjual, diperdagangkan dari tangan ke tangan hingga jatuh ke tangan Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bila Nabi berkahwin dengan Khadijah, maka Khadijah telah pun menghadiahkan kepada suaminya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang kirim star pada saya. Belanja saya star tengah hari ni. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Maka apa yang berlaku? Maka Khadijah radhiyallahu anha menghargai perikatannya, menghargai perhubungannya dengan Rasulullah SAW,
maka dia telah menghadiahkan untuk Rasulullah hamba yang bernama Zaid bin Harisah ni. Budak lelaki yang handsome, yang cekap, yang bijak, yang kemas ini, yang sigak ini, sebagai hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dah menjadi hamba kepada Rasulullah, tiba-tiba pada satu hari datanglah ayah dan juga pakciknya mencarinya di Mekah. Mendengar cerita dia di Mekah, mereka berjaya trace jejak kasih Rahlani, dan akhirnya mereka telah minta kepada Rasulullah untuk dijual Zaid itu kepada mereka, dan mereka akan merdekakan. Berapa saja harganya diberikan, dia akan bayar. Lalu tiba-tiba Rasulullah telah mengatakan, kalau dia merupakan keluargamu, ambillah dia. Tak payahlah diperdagangkan, ambil dia, kerana dia memang milik kamu, dia memang anak kamu, anak seseorang dari kamu, ambil. Alangkah terkejutnya tuan-tuan, lakin asara Zaid Rasulullah SAW ala abihi wa ammihi. Alangkah terkejutnya semua yang hadir itu melihat peristiwa yang berlaku tu. Kalau kita tengok orang jejak kasih ni, lama tak jumpa, mungkin puluh tahun tuan-tuan, tentu rasa semua orang menangis. Tentulah orang yang dijumpai ni nak balik sudah ke pangkuan keluarga asalnya, kan. Tambahan pula di Mekah dia dikenali sebagai hamba. Tapi alangkah terkejutnya sekiranya hadir, Zaid telah buat pengumuman dia tidak mahu pulang ke pangkuan ayah ibunya, pakciknya. Dia nak duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, peristiwa ini berlaku sebelum Nabi dilantik, diangkat, dipilih, ditentukan kenabian untuk Rasulullah lagi. Lihat, pada usia Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha itu 25 tahun, maka peristiwa berlaku sekitar antara Nabi usia 25 hingga 35, ikut para sejarawan. Tapi alangkah terkejutnya sekalian Arab lihat, Zaid ini biar betul dia tak mahu kembali ke pangkuan ayah ibunya, padahal di situ ada kebebasan, ada kemuliaan, duduk, ada ketuanan. Terima kasih ya. Ikhtar barakallahu fikum. Tapi Zaid memilih untuk kekal bersama Rasulullah. Ini sudah menunjukkan akhlak Nabi yang begitu dikagumi oleh Zaid, hingga menyebabkan Zaid tidak mahu pulang ke pangkuan ayah ibunya. Baik, Zaid ni tuan-tuan seorang pemuda yang cekap. Itu kita dapat lihat bagaimana Rasulullah SAW telah pun memilihkan untuknya perkahwinannya yang pertama dengan Zainab binti Jahshin yang telah saya ceritakan sebelum ni. Jadi Nabi telah pinangkan sepupu Nabi yang cantik rupawan itu bernama Zainab binti Jahshin, Sultanah Osman, untuk dikahwini oleh Zaid yang pada masa itu telah merdeka. Kita semua sedia maklum, Allah telah menurunkan ayat daripada surah Ahzab, ud'uhum li abaihim wa aqsatu 'indallah. Maka tidak dibenarkan seseorang itu dibinkan dengan bin anak angkat kepada bapa angkat. Sebab bila Nabi melihat kecekalan Zaid dan kesungguhannya untuk stay tinggal di Mekah walaupun ayah ibunya datang ambil beliau, maka mulai hari itu Nabi telah membuat satu pengumuman di Kaabah. Mulai hari ini Zaid ini dipanggil, Zaid ini anak aku, Zaid bin Muhammad. Sekiranya aku mati, dia boleh mewarisiku, dan kalau dia mati aku mewarisinya. Bagi menunjukkan keakraban hubungan yang terjalin di antara mereka sebelum Islam lagi. Hubungan seorang bapa dengan anak yang sangat disayanginya, anak angkat yang sangat disayanginya. Ya, tuan-tuan yang boleh kau sekalian. Tapi bila datang Islam, Allah telah membatalkan adat anak angkat itu, dan Allah tidak benarkan dibinkan seseorang itu kepada bin ayah angkatnya. Maka dikembalikan dia kepada nama asal, itu Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu warḍah. Oleh kerana rapatnya beliau dengan Rasulullah, maka Rasulullah telah pun meminang untuknya salah seorang perempuan yang rupawan, bangsawan, namanya Zainab binti Jahshin. Zainab, ya. Zainab ni sepupu Nabi, kita semua sedia maklum. Walau bagaimanapun perkahwinan ini tidak dapat bertahan. Ya tuan-tuan, kerana sekupu, apa yang dipanggil sebagai keserasian itu tidak ada. Maklumlah, Zainab merupakan seorang rupawan yang mempunyai kedudukan bangsawan, dihormati keluarga Quraisy yang tinggi, dipandang terhormat. Datuknya pun merupakan Abdul Muttalib, keturunan hebat-hebat. Zaid ini walaupun dia keturunan Arab macam juga Zainab, tetapi dia label kehambaan yang ada padanya itu sukar untuk dibuang, diluputkan. Maka sentiasalah Zaid ini rasa terhina, ataupun mungkin ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Zainab itu tidak disenangi olehnya. Semua orang sedia maklum bahawa ketika perkahwinan ini berlaku di antara beliau dengan Zainab, maka semua orang beriman punya prinsip, iaitulah bila mereka ditentukan oleh
ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah dan juga Rasulnya telah menetapkan satu perkara, mustahil bagi orang beriman akan memilih yang lain. Maknanya Allah telah tetapkan demikian. Nabi telah pun menetapkan untuk Zaid berkahwin dengan Zainab. Zaid daripada awal lagi tidak bersedia, tetapi kerana itu perintah Rasulullah, maka beliau akur, taat, patuh. Atas prinsip sami'na wa ata'na ni. Terima kasih roh ni ada Amir Ashraf, barakallahu fikum. Sambil rehat ni bolehlah share-sharekan link kita kepada teman lain. Moga-moga adalah manfaat dalam perkongsian hari ini, mengenali insan-insan yang banyak jasa dalam Islam, banyak jasa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti Zaid bin Harithah ni. Baik. Jadi akhirnya perkahwinan itu tidak kekal. Nabi mengetahui pergolakan yang berlaku dalam keluarga tersebut. Antara Zainab dengan Zaid tidak ada keserasian. Tapi Nabi suruh Zaid ni bertahan, wahai Zaid. Sabar dulu Zaid. Tuan-tuan, dalam isu rumah tangga ni rupanya Islam punya rekod 1400 tahun tau. Menguraikan masalah-masalah berlaku dalam rumah tangga. Jangan kita tak tahu. Jangan kita tu baca bahan-bahan dari barat dan kagum dengannya sangat. Boleh baca. Ada wisdom ambil. Tetapi kena ingat, sebenarnya yang ada dalam Islam itu lebih solid, lebih konkret dengan periwayatannya. Ilmu hadis yang kita tahu sangat detail huraiannya. Jadi usaha kita pada zaman sekarang yang ada pergolakan dalam keluarga, yang mana ada hidup ni tenang, dia tak ada ribut, tak ada taufan, tak ada hujan lebat, tak ada banjir, masih ada kan. Cuma pandai macam mana kita mengatasinya, tuan-tuan. Belajarlah daripada kehidupan para sahabat yang mana ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik untuk kita baca lebih lanjut. Menurut para sejarawan, contohnya kitab Hidayah wa Nihayah, akhirnya bila Nabi SAW telah pun mengahwinkan Zaid dengan Zainab, maka tidaklah berlaku keserasian kat situ. Akhirnya Zainab telah pun diceraikan oleh Zaid kerana ketidakserasian yang telah kita nyatakan tadi, tuan-tuan. Jadi berkenaan dengan perkara ini dapat kita lihat bagaimana Allah SWT menceritakan wa yastaqul ladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha falamma qada Zaidun minha wa taran zawajnakaha. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah beri nikmat ke atasnya, ya Allah, indahnya ayat ini, tuan-tuan. Allah beri nikmat ke atasnya, iaitu Zaid ni tadi. Kamu berkata kepada orang yang Allah beri nikmat ke atasnya, iaitu Zaid. Kamu berkata kepadanya, Muhammad, sabarlah, jangan ceraikan isteri kamu. Taqwalah kamu kepada Allah, wahai Muhammad. Ini bukan perintah kepada Nabi dan kepada kita semua. Kamu menyembunyikan apa yang terdapat dalam hatimu dan Allah menyatakannya. Kamu takut kepada manusia, Allah yang lebih patut untuk kamu takuti. Bila Zaid telah pun menceraikan Zainab, maka kami kahwinkan engkau dengan Zainab itu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini dalam pergolakan yang berlaku dalam keluarga yang mulia itu, ini adatlah dalam perkahwinan seperti telah kita nyatakan. Cuma kerana kedudukan Zaid ini daripada awal merupakan hamba, maka perkara itu memberikan satu perasaan tidak menyeronokkan kepada seorang wanita rupawan bangsawan seperti Zainab. Ada saja kata-kata yang mungkin tidak disenangi oleh Zaid, suaminya. Ini, tuan-tuan, mereka berpisah, berkahwin, tidak punya anak, dan Allah SWT telah mengahwinkan Nabi SAW dengan Zainab. Nanti kita huraikan berlanjut tentang perkara ini, tuan-tuan. Yang penting kemudian Nabi telah pun mengahwinkan Zaid dengan maulanya, maula Chun, maknanya pembantu Nabi yang juga merupakan hamba bekas hamba dan dibebaskan, namanya Ummu Aiman, wanita yang sangat mulia, yang hebat. Ini merupakan kakak angkat Nabi sebenarnya, diwarisi daripada ibunya Aminah. Jadi dengan perkahwinan itu fawalad lahu Usama. Perkahwinan itu melahirkan anak yang namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Saya dah cakap kepada tuan-tuan, Zaid bin Harithah ni dia adalah keturunan Arab. Rupanya rupa orang Arab. Isterinya sekarang yang dikahwini baru oleh dengan cadangan daripada Nabi, diterima olehnya, iaitu Ummu Aiman. Nabi bertanya kepadanya, siapa nak kahwin wanita ahli syurga? Zaid mengatakan, saya wahai Rasulullah. Ternyata yang disuruh Nabi untuk berkahwin dengannya adalah seorang wanita berkulit hitam, namanya Ummu Aiman. Bila mereka berkahwin, Allah kurniakan anak. Anak ini anak lelaki dinamakan sebagai Usama
lebih mirip dengan wajah ibunya. Walaupun bapaknya Arab, ibunya keturunan Afrika, maka rupa parasnya lebih mirip pada wajah ibunya. Sehingga ada di kalangan puak munafikun yang mengapi-apikan, mengada-ngadakan cerita. Sama mereka mengatakan bahawa ini bukan anak Zaid, ini anak orang lain. Tak sama langsung dengan Zaid bin Harisah. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, pada satu hari ketika Zaid tidur bersama dengan puteranya Usama, datang seorang ahli qiyafah. Qiyafah ni kalau zaman dulu macam DNA lah tuan-tuan. Sekarang ada DNA kan. Ni orang yang pakar dalam bidang penentuan kekeluargaan, susu galur kekeluargaan. Dia tengok je dia tahu. Kalau dia tengok je tuan-tuan, dia tahu tuan-tuan ni keturunan Melayu ke, Bugis ke, keturunan Arab ke, Cina ke. Dia tengok saya, dia pun tahu ni keturunan India. Ya, cuma jadi Ahlul Qiyafah ini melihat kaki Zaid dengan puteranya Usama itu lekat-lekat. Dia kata ini adalah anak kepada ni. Maka terbatallah segala dakwaan oleh puak munafikun yang mengatakan bahawa budak lelaki itu bukan anak kepada Zaid. Bila Ahlul Qiyafah ni orang yang bijak dalam bidang penentuan DNA zaman dulu ni tuan-tuan, melihat, mengatakan tengok kaki dah tahu ini anak, ni bapa. Tak tengok orang ni, maka tiada siapa lagi yang boleh mendakwi lagi selepas itu mengatakan bahawa ini bukan anak Zaid. Nabi sangat mencintai Zaid bin Harisah ni tuan-tuan, dan puteranya Usama. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Nabi sentiasa melebihkannya. Satu hari ketika Usama budak kecil ni bertumbuk dengan cucu Nabi yang memang dari sudut keturunan memang cucu Nabi daripada Fatimah radhiyallahu anha, namanya Hasan bin Ali. Mereka bertumbuk. Al-Hasan lebih tua, lebih kuat daripada Usama, tapi Usama ni nak dibangunkan dahulu ni jiwa kepimpinan, jangan penakut. Maka dia belasah oleh Sayyidina Hasan. Tuan ni tengok ini Gusti Khabib tak adalah tuan-tuan. Dalam Islam sebenarnya tak boleh begitu ya. Cuma melatih kepimpinan dan pahlawanan ni tak ada masalah lah. Maka apa yang berlaku ni, Hasan bagi betul-betul Usama bin Zaid berdarah tuan-tuan muka ni, tapi dia tak menangis. Dan Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk mengelap darah yang mengalir di mulutnya. Aisyah radhiyallahu anha, ibu Ummul Mukminin yang mulia ni, masa geli-gelian tuan-tuan pada budak ni. Budak keturunan orang Afrika ni rupanya selekeh seperti itu, darah pula. Lalu Nabi pun mengambil kain, Nabi mengelap wajah Usama bin Zaid bin Harisah. Nabi telah bersabda, haza minni wa ana minhu. Ini adalah sebahagian daripada aku dan aku sebahagian daripadanya, bagi menunjukkan kasih sayang yang tidak pernah berbelah bagi terhadap Usama dan ayahandanya dan bondanya. Allahu akbar, masyaallah tabaraka wa taala. Ya, itu sebab kita dapat lihat Zaid bin Harisah telah pun digalaskan tanggungjawab yang besar-besar, antaranya dalam perang Mu'tah. Tuan tahu kenapa berlaku perang Mu'tah kan? Ya, nanti kita bincang tentang peperangan Rasulullah tak? Kabarnya negara-negara maju pada hari ini mereka nak mengambil bos-bos CEO kepada syarikat-syarikat kerajaan yang dipanggil GLC, Government Link Corporation itu. Mereka akan mengambil daripada kalangan yang mempunyai latar belakang ketenteraan. Kerana orang itu dari sudut punctuality-nya, dari sudut keterasannya, kepimpinannya ada. Jadi tentera-tentera yang pencen adalah jawatan baru, memberikan kepakaran mereka ataupun menunjukkan kesetiaan mereka, kerana tentera ni pencen biasanya umur masih muda kan tuan. Jadi kita akan belajar teknik dan juga strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari orang Arab kata yaumun laka wa yaumun alaika. Kadang-kadang kau lawan menang, kadang-kadang kau kalah, biasalah. Adat dalam perlawan kan. Ya, bila yang telah menang tu jalankanlah kerja dengan baik. Ya, jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi dalam apa yang telah dinyatakan ni, kisah tentang Zaid bin Harisah, Nabi telah pun memilih Zaid untuk mengetuai perang Mu'tah. 3 orang Nabi galaskan tanggungjawab. Yang pertama Zaid bin Harisah. Yang kedua Ja'far bin Abi Talib. Kalau yang kedua ni mati syahid, lantiklah yang ketiga, namanya Abdullah bin Rawahah. Nabi telah pun mengetahui bahawa ketiga-tiga general ini akan mati syahid. Yang pertama Zaid bin Harisah ya. Kalau ini terkorban, kamu lantiklah tempatnya Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far juga terkorban, nantilah Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah juga terkorban, maka pilihlah kamu general yang keempat, siapa yang kamu rasakan layak. Kamu syurah sesama kamu. Ya, tujuan perang Mu'tah ni untuk menakut-nakutkan Rom, kerana Rom telah membunuh wakil yang Nabi utuskan untuk dakwah sebelum itu. Jadi dalam perangan Mu'tah ni tuan, seperti yang Nabi katakan, berlaku dengan sebenar-benarnya. Zaid bin Harisah telah terkorban, digantikan tempatnya oleh Ja'far. Ja'far pun telah pun terkorban.
dalam keadaan kedua tangannya habis ditebas musuh. Dan Nabi telah menyatakan dengan nama panggilan beliau ni Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang, yang banyak terbangnya. Bukan naik kapal terbang tau, tapi ke akhirat nanti Allah akan beri kepadanya sayap kerana dua tangannya ditebas, dipotong dalam perang Mu'tah. Mu'tah ni satu tempat terletak di timur sungai Jordan. Di Jordan lah tuan-tuan Mu'tah tempat sangat sejuk. Kalau musim sejuk macam sekarang sangat sejuk tuan-tuan. Nanti tuan ada peluang main travel bersama kami. Kita pergi Baitul Maqdis tak? Kita singgah kat Mu'tah, tempat saya belajar dulu kat Jordan. Nanti tuan-tuan nak pergi boleh pergi dengan Zahzan Travel tau. Perjalanan penuh tarbiyah, perjalanan penuh pengisian, bukan setakat perjalanan pelancongan biasa, tapi dah perjalanan tikit belajar sirah nabawiyah lah tak? Jom daftar segera. Baik, kembali kita kepada kisah Zaid bin Harithah ni tadi. Zaid bin Harithah adalah seorang maula Nabi yang Nabi sangat sayang kepadanya. Nabi galaskan untuknya tanggungjawab peperangan. Banyak peperangan beliau terlibat, antaranya dalam Mu'tah. Dan dalam perang Mu'tah itu beliau berkorban sebagai seorang syuhada. Tinggallah anaknya Usama. Dan Usama juga digalaskan Nabi kepimpinan untuk lawan Rom juga selepas itu. Nabi telah ditakdirkan wafat dalam pergerakan tentera itu sebelum dia dilancarkan. Dan ketika dilancarkan, maka umat Islam pun memilih khalifah menggantikan Rasulullah. Diangkat mereka Abu Bakar atas persetujuan ramai. Dibai'ah pertamanya di Umar Khattab radhiyallahu an. Maka Sayyidina Abu Bakar telah pun digesa oleh para sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah kami, mengapa Rasulullah mengangkat budak muda menjadi ketua tentera berlawan dengan Rom? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, adakah engkau nak aku mengubah kepimpinan yang telah ditetapkan Rasulullah? Kau nak aku ubah? Itu Rasulullah yang tetapkan, berani engkau? Abu Bakar dengan penuh tawaduknya telah berjumpa dengan anak kepada Zaid bin Harithah yang namanya Usama ni tadi, berkata kepadanya, wahai Usama, wahai jeneral yang Nabi lantik, izinkan dalam perjalanan ini dikecualikan Umar, kerana aku sangat perlu kepada dia. Aku baru dilantik menjadi khalifah, aku perlu kepada nasihat. Benarkan dia untuk tidak turut serta dalam peperangan ini. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Hebat tuan-tuan keluarga yang sangat mulia. Bila Abu Bakar wafat, Umar naik jadi khalifah, dan Usama sentiasa terlibat dalam peperangan. Bila berlaku peperangan untuk pembukaan negara-negara Islam ini, bila harta rampasan peperangan itu dibahagi-bahagikan, Sayyidina Umar pasti akan melebihkan pemberiannya kepada anak pada Zaid bin Harithah ini tadi, namanya Usama. Usama bin Zaid bin Harithah. Sayyidina Umar mendahulukannya, memberi kepadanya lebih daripada orang lain, termasuk anaknya sendiri Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar beri umpamanya kepada Zaid, kepada anak Zaid ini, Usama namanya tadi, bagi dua. Anak kepada sendiri namanya Abdullah tadi, bagi satu saja. Lalu anaknya datang bertanya pada ayah, apa lebihnya Usama itu? Saya sebaya dengan dia, pergi perang bersama dengan dia, saya pun lawan musuh macam dia, kenapa pula dia dapat lebih dari saya? Maka Sayyidina Umar berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar itu, wahai anakku, dengar baik kata ayah ini. Ayah untuk pengetahuan kamu, dia Usama bin Zaid ni sangat disayangi Rasulullah, dan kasih sayang Rasulullah kepadanya melebihi kasih sayang Rasulullah kepadamu. Dengar baik. Dan yang kedua, ayahnya sangat dikasihi Rasulullah, dan kasih sayang Rasulullah kepada ayahnya melebihi kasih sayang Rasulullah kepada ayahmu. Ini Allah nangis tuan, Allah mendengar kata-kata itu. Dan ayah tidak akan kompromi dalam apa juga kasih sayang yang Rasulullah SAW berikan kepada seseorang. Fatih Zulkifli, barakallahu fikum. Terima kasih kerana sharing kepada teman yang lain. Ayah tidak akan melebihkan sesiapa pun yang Rasulullah tidak lebihkan, dan ayah akan lebihkan sesiapa sahaja yang Rasulullah lebihkan. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Inilah seorang daripada lelaki bayangan ahli syurga yang kita kena belajar tentang mereka, tuan-tuan. Jadi saya sebut tadi Zaid bin Harithah bin Syarahil, ataqahu wa zawajahu maulatahu Aiman al-mazkura fa walad lahu Usama. Ini cerita tentang Zaid bin Harithah dan juga Usama. Wa Aslam, yang kedua namanya Aslam. Abu Rafi', gelarannya adalah Abu Rafi'. Wa Aslam wa Abu Rafi'. Wa Sauban bin Bujdud. Ini soal Sauban, kita akan lihat banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sauban. Ini merupakan maula Rasulullah, iaitu bekas hamba Rasulullah telah merdekakan. Dia juga dipanggil dengan Abu Kabsyah. Beberapa hari lepas saya dibacakan hadis tentang Abu Kabsyah ini.
ketika beliau menceritakan kepada kita dalam bab 4 orang manusia. Ya, Sauban ni antara sahabat Nabi, antara maula Nabi, pembantu Nabi yang bertaraf hamba, dimerdekakan, tapi seorang yang sangat gigih menuntut ilmu. Maka banyaklah periwayatannya hadis-hadis Nabi itu. Antara hadis yang masyhur yang meriwayatkan ada, kata beliau, Nabi bersabda ada 4 manusia. Yang pertama, diberikan atahullahu ilman wa malan. Ada orang yang Allah beri kepadanya ilmu, Allah beri kepadanya harta. Maka dia menggunakan harta itu mengikut ilmu yang dia ada untuk melakukan kebaikan. Dia jaga silaturahim, dia infak mana yang perlu, dia bayar zakat, dia bina masjid, dia buat apa sahaja benda-benda yang baik dengan wang yang Allah berikan, berbekalkan ilmu yang dia ada. Ni Abu Kafsyah punya periwayatan. Tuan-tuan ni hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik. Lelaki yang kedua pula punya ilmu tapi tak punya harta. Maka dia pun tengok kawannya itu ada ilmu, ada harta, menggunakan harta dia sesuai dengan ilmu yang dia ada, buat kebaikan. Maka yang punya ilmu tapi tak punya harta ni berkata pada diri, alangkah baiknya kalau aku punya harta, aku pun nak buat macam dia. Lalu Nabi telah menyatakan fahum fil ajri sawa. Mereka ini dia sudut pahala sama. Walaupun yang pertama dia punya ilmu, punya harta, dia nafkahkan. Yang kedua tak punya harta, cuma punya ilmu dan mengimpikan dapat punya harta dan buat macam tu, dia dapat pahala yang sama. Hari kan? Yang ketiga, ada orang diberikan harta tapi tak ada ilmu, mengakibatkan harta itu dipoya-poyakan, dibuat benda-benda membazir, benda-benda yang haram, benda-benda maksiat. Ya, maka rugilah dia. Tapi yang lebih malang lagi yang keempat. Yang keempat ni tak ada harta, tak ada ilmu. Lalu dia melihat si fasik itu yang kaya itu menggunakan harta untuk perkara-perkara kelalaian dan kemaksiatan. Dia pun kata, kalau aku ada harta kan biasa aku nak buat macam ni. La ilaha illallah Rasulullah. Yang kedua terakhir ni tuan-tuan, yang punya harta buat kelalaian, tak ada ilmu ni tadi, dengan yang tak punya harta dan tak punya ilmu, mengimpikan nak jadi kaya, nak buat maksiat macam tu, kedua-duanya menduduki pahala yang sama, dosa yang sama di sisi Allah. Okey, tuan-tuan, ini antara riwayat oleh Abu Kafsyah. Jadi Abu Kafsyah ni merupakan salah seorang maula Nabi yang sangat prihatin bab menuntut ilmu. Lalu banyaklah periwayatan hadis yang boleh kita lihat dalam kitab-kitab hadis daripada ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian Salim, Syukran dengan qaf ni, wa ismuhu Salih wa Rabah Nubiyun. Ini merupakan pembantu Nabi yang lain. Ramai pembantu Nabi yang telah Nabi merdekakan sallallahu alaihi wasallam. Wa Yasarun Nubiyun aidan wa huwa alladhi qatalahu al-Ghuraniyun. Mid'am karkaratu Nubiyun wa kana ala saqalihi wa kana yumsik rahilatahu 'inda al-qital yawm Khaybar. Wa fi sahih al-Bukhari annahu alladhi ghalla ashamla fi dhalika al-yawm wa fi Muwatta anna alladhi ghallaha Mud'am wa kilahuma qutila bi Khaybar. Selain daripada itu ada juga pembantu Nabi namanya Yasar, juga seorang Nubi. Nubi ni berasal daripada Nuba, daripada Afrika ni. Wa huwa alladhi qatalahu al-Ghuraniyun. Inilah yang telah dibunuh oleh para perompak jalanan dari Urana. Mid'am. Kemudian ada lagi bernama Mid'am. Mid'am ni juga merupakan seorang daripada keturunan Afrika yang sentiasa memegang kuda ataupun unta ataupun bagal yang Nabi naiki sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah dalam peristiwa perang Khaybar. Ketika itu beliaulah yang telah mengambil syamlah, iaitu kain kisah yang dibuat daripada bulu bibiri ataupun bulu binatang biasa. Ini tuan-tuan, ni Mid'am ni seorang pembantu Nabi yang Nabi merdekakan, tapi dia rajin bantu Nabi. Cuma dalam perang Khaybar dia telah mengambil satu barang yang bukan miliknya. Umi Aini Wahidah Abu Bakar al-Wasalan. Dia telah mengambil satu benda yang bukan miliknya. Sebelum dibagi-bagikan, biasanya apa sahaja yang diperoleh dalam peperangan itu akan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian baru dibagi-bagikan kepada tentera. Yang naik kuda, yang berkuda, yang menggunakan persenjataan seperti kuda akan dapat lebih daripada yang berjalan kaki lah. Of course lah, kerana dia memerlukan banyak keuangan, jadi tentulah dia fair untuk dapat lebih. Tapi Mid'am ni tuan-tuan, dia telah pun mengambil satu barang yang diminatinya daripada peperangan Khaybar itu sebelum Nabi membahagi-bahagikan kepada siapa yang layak. Walaupun yang diambil itu cuma kain saja tuan-tuan, kisah kain saja, macam selipang lah, macam serban, macam selimut lah. Ya, dia minat, dia tengok, dia ambil sebelum dibagi-bagi. Tiba-tiba ketika pergi ke Fidak, satu tempat yang berdekatan selepas Khaybar, Nabi menuju ke Fidak, Ardu Fidak, juga tempat orang Yahudi. Tapi di Fidak itu mereka telah menyerah diri kerana mendengar kaum mereka telah tewas di
Khaybar, maka mereka menjadi, ada ceritain tiba-tiba di Fidak itu Midam ini bersama dengan Nabi, dia pegang unta Nabi, kena panah tersesat kepadanya, matilah dia on the spot, tuan-tuan. Maka sahabat-sahabat Nabi telah mengatakan, alangkah beruntungnya Midam kerana mati dalam medan perang. Nabi telah menjawab, tidak, belum tentu. Kain yang diambilnya itu boleh membawa dia diumbankan ke dalam neraka, kerana dia telah mengambil, namanya ghalul, mengambil ghalla. Wa man yaghlul ya'ti ma ghalla yaumil qiyamah. Dia ambil satu ghalul atau ghulul ini, mengambilnya sebelum dibagi-bagikan. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, walaupun terlibat dalam perangan, walaupun terlibat dalam perangan, tapi mengambil satu yang bukan hak boleh mengakibatkan seorang itu dibenamkan ke neraka. Tegasnya Nabi dalam perkara-perkara sedemikian. Tuan-tuan, orang semua tak tahu, tapi ketika matinya Jibril memberitahu kepada Nabi SAW, alangkah malangnya bagi si Midam ini, walaupun kehidupannya membantu Nabi, menjaga unta Nabi, menjaga kenderaan Nabi, tetapi dia telah mengambil satu yang bukan haknya, ambil pengajaran dari perkara seperti ini. Dan kalau orang meninggal dunia, jangan sewenang-wenangnya kita pula menentukan dia masuk syurga ataupun neraka. Tak payah sebut apa-apa, doakan saja, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tuan-tuan, kalau orang tanya dekat masjid tu, apa pendapat kamu tentang fulan, kita pun tak kenal siapa fulan tu, kita datang berhenti sembahyang, kebetulan ada jenazah disembahyangkan, diam. Jangan kata pandai-pandai pula baik. Siapa ajar kita untuk jawab begitu? Kalau cakap baik dapat RM5. Kat Melaka tak boleh, tuan-tuan. Itu satu soalan yang kita tak boleh jawab, kita tak kenal orang tu. Moga Allah ampunkan dia. Sudah. Kalau kita tahu orang itu lagi melakukan kemaksiatan, kejahatan, kezaliman dalam hidupnya, lagi kita tak boleh jawab apa. Tanya oleh orang lepas bayang tu, apa nak tentang bulan, diam, dia tak payah ulah apa-apa, diam. Tuan-tuan ni, kerana kita tahu kedudukan siapa dalam neraka, siapa dalam syurga, kita tak berhak mengetahui perkara-perkara gaib, kita tidak ada ilmu. Jadi Nabi SAW sendiri telah betulkan perspektif para sahabat ketika mereka mengatakan Midam ini ahli syurga. Nabi mengatakan tidak, kerana dia telah mengambil ghulul, mengambil satu benda yang bukan miliknya. Dan kita yang pergi pejabat ni, tuan-tuan, jangan ambil harta pejabat tau. Ada orang buat lawak pula cerita. Ada seorang perempuan beritahu pada suaminya, abang, anak kita ambil barang orang kat sekolah. Dia pun panggil lah anaknya, abang long ambil barang orang kat sekolah ni. Jangan ambil anak, sian orang. Jangan ambil barang kat pejabat, kat sekolah tau, kawan-kawan punya. Kalau nak beritahu kat abang, nanti abang ambil lah kat pejabat. La ilaha illallah Rasulullah. Ingat pejabat tu pejabat dia, kalau pejabat dia tak apalah. Pejabat itu jabatan kerajaan. Pejabat tu dia bekerja dengan, ada bosnya, ada pemiliknya. Mana boleh sewenang-wenangnya kita pergi ambil kertas, ambil rubber, ambil pen. Itu bukan milik kita tau. Nak ambil kena minta izin daripada pemilik syarikat. Jadi tuan-tuan, tahu banyak perkara semikian berlaku dalam hidup kan. Ini namanya ghulul tau. Jangan lupa pandai ambil. Kalau kita bekerja dengan jabatan kerajaan, bagi kereta pada kita ni super scale ni, dapat jusa tertentu, kereta tu untuk guna pejabat, boleh ke guna balik kampung? Tanya tu, jangan main. Kerana berkaitan dengan kisah Midam ini dibawakan dalam, tuan boleh baca kan surah apa ni, 77, cerita tentang ghulul, mengambil satu yang bukan milik dia daripada perbendaharaan Islam, daripada milik orang lain, maka dia tidak layak masuk syurga walaupun dia mati di medan perang, kena panah tersesat. Allahu Akbar. Jadi kaitkan dengan hidup kita. Kita baca, jangan baca setakat itu saja, amalkan dalam hidup, kaitkan dengan hidup kita. Jangan kita buat benda ni kerana benda ni Allah murka, benda yang bukan milik kita. Nak apa kita bangga-bangga kan? Jadi tuan-tuan, setakat ini dulu untuk kita renungi pada petang ni, dan jadi santapan untuk rohani kita. Ampun maaf kalau ada bahasa yang terkasar. Bagi tuan-tuan yang minat untuk travel bersama Zahazan Travel, ahlan wa sahlan. Perjalanan kita pada bulan Januari, Februari, Mac sudah pun dibuka Ramadan. Boleh daftar dengan kami. Dan bagi tuan yang rajin masuk dekat OnePay, nanti kalau promo pada teman-teman, tuan-tuan boleh dapat hadiah commission. Kami juga ada menghasilkan ini Habatus Sauda, dia namanya Birka, Black Seed. Telah diproses macam ni tau. Senang untuk digunakan. Tengok ni. Ramai yang telah guna, melihat banyak kesan, alhamdulillah. Nampak? Ini adalah Habatus Sauda Birka. Hadiahkan untuk diri kita, jaga kesihatan. Hadiahkan untuk adik-adik kita, ayah ibu kita yang sudah pun ke usia senja. Hadiahkan untuk mereka. Makanya kerana Nabi SAW
Beritahu kepada kita ini adalah habatul barakah, bijirin keberkatan. Dia menyelamatkan seorang daripada penyakit-penyakit, melainkan kematian. Sabda Nabi SAW. Para sahabat yang luka parah dalam perangan pun disuruh Nabi untuk, kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi dan juga Imam Suyuti, menggunakan habatus sauda, birkah. Menggunakan habatus sauda. Kami punya jenama birkah ni. Dapatkan tuan-tuan, order daripada Zahran Travel. Bagi tuan-tuan yang nak travel ke Mekah untuk menaik umrah, begitu juga perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Uzbekistan, ke Turki, kami sudah pun mula buka menjemput tuan-tuan untuk hadir bersama kami dan perjalanan yang penuh barakah, insya-Allah. Jangan bukan setakat pelancongan, tapi perjalanan penuh pengisian, insya-Allah. Terima kasih tuan, setakat ni saja dulu. Dan ada tuan-tuan minat untuk dapatkan buku ni, boleh dapatkan direct daripada Telaga Biru. Pergi ke www.telagabiru.com.my. Boleh order online. Penting buku sirah Nabi ni tuan-tuan. Menyayangi, mencintai Nabi tu wajib tau. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi, berkata, "Wahai Rasulullah, Rasulullah adalah orang yang paling saya cinta selepas diri saya sendiri." Nabi mengatakan, "Belum sempurna imanmu wahai Umar." Sayyidina Umar pulang, muhasabah diri, datang semula jumpa Nabi, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Rasulullah orang yang paling saya cinta." Maka barulah Nabi menyatakan, "Telah sempurna imanmu." Macam mana nak cinta Nabi kalau tak kenal Nabi? Baca sirah Nabi tuan-tuan. Jangan dengar-dengar aja, baca. Ambil peluang untuk baca. Buku ni nipis je. Kita baca dekat tengah hari ni pun dah masuk tengah-tengah 77 muka surat dah. Tak lama lagi habis. Kat belakang ni ada peta, ada gambar-gambar artifak Nabi SAW. Nampak kan? Ni ambil bentuk kapal ni, slipper Nabi, sandal Nabi, pedang Nabi. Dapatkan buku ni kat Telaga Biru. Sekian tuan-tuan. Jumpa lagi pada yang lain. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Wahidah, terima kasih Cik Nasir, terima kasih Rohani Adam, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.